Jadi perincian hak dalil wahdan ni walaupun fardu kifayah, kena balik semula pada hak pembicaraan, hak sifat 20. Nanti balik pada pembicaraan sifat iftikar. Sebab itulah akhir zaman ni sifat 20 ni diujilah. Diuji. Sifat 20 ni dikatakan macam-macam sifat 20 ni. Tak relevan lah, tak sesuai lah, bukan hak Nabi lah, hak falsafah Yunani orang kafir lah. Dia nak tolak juga kaedah sifat 20 ni. Ini ujian. Sebab apa? Jasa besar sifat 20 permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Besar jasa sifat 20 ni lah. Besarnya ujian atas sifat 20. Besarnya ujian atas sifat 20 ni. Akan timbul nak meragukan macam-macam sifat 20 ni. Yang meragukan, yang timbul waswas ni. Yang meragukan waswas ni siapa? Syaitan lah. Yang meragukan ni. Tapi yang meragukan ni syaitan mana? Minal jinnati wan nas. Daripada jin, syaitan tak nampak, dan juga daripada manusia. Yang nak waswas, yang nak meragukan. Sifat 20 tak ada masa Nabi, tak ada sifat 20, tinggallah sifat 20. Itu ujian besar. Sebab apa? Ini ujian tauhid. Ujian tauhid di akhir zaman. Hak tu hak memang tolak sifat 20. Ujian sifat 20 ni tidak ditolak sifat 20-nya, tapi dak belajar. Adalah wujud kena bakok macam sekolah rendah tu. Tu ngapa? Tak ada boleh kata orang Melayu kita tak erti nak sebut wujud kidam bakok. Semua pandai sebut lah ke? Sifat 20. Ada orang Melayu kita yang tak erti nak sebut sifat 20. Boleh sebut lah ke? Tapi setakat tu je lah. Lepas tu belajar tambah. Tambah belajar. Satu. Belajarlah juga. Ada pula hak belajar sifat 20 ni, hak tukang mengajar dikata juga sifat 20 ni tak sudut panjang-panjang lah, rekah-rekah cukup dah. Allah kata hak tolak sifat 20 tu memang habis dah situnya. Hak tolak sifat 20 ni kita nak kembali pada direct Al-Quran hadis sebagai as-salafus soleh. Golongan ni kalau pergi kepada bicara kita sekarang ni, hak wahdaniyah pada perbuatan ni memang out. Tak lepas. Saya jumpa lah. Setakat saya jumpa, ceritalah tinggi mana kelulusan dia sekalipun, doktor tinggi mana pun, kalau pergi pada wahdaniyah pada perbuatan, nak pergi kepada umum takluk kudrah Allah, nak pergi kepada qada dan qadar, ke laut. Tak lepas. Ni. Jadi fitnah hak tolak 40 ni, dia nak tolak hak tauhid kita ni lah. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ni. Hak dak tolak tapi tak belajar. Belajar dahnya. Berkitab dah. Yang tukang mengajar pula. Sifat 20 ni tak payahlah kita nak menghalusi. Rekah-rekah sudahlah. Rekah-rekah pula dah. Rekah-rekah. Bayangkan saya pernah dengar hari Jumaat, sebelum Jumaat, kitab Hidayatus Salikin. Dibaca kitab Hidayatus Salikin, di situ cerita bab fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Jadi fardu ain tauhid ni disebutlah hak berkaitan dengan sifat ni, sifat nafsiyah, salbiyah, apa semua dibicara sifat 20 lah. Mana kalau tersebut kau. Hak fardu ain hak daripada ilmu tauhid. Tiba-tiba dihura, hak sifat 20 ni rekah cukup dah, terlepas dah fardu ain rekah. Rekah ijma rekah. Ijma rekah ni dalil sifat 20. Bukan sifat 20, sifat 20 wajib kena tafsil. Ya tu kan ceramah ni pula baca kitab Hidayatus Salikin. Kitab Jawi lama tu. Hidayatus Salikin tu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani.
Syekh Abdul Samad Al-Falimbani murid kepada ni kitab kita ni. Kitab kita ni Syekh Muhammad Zain. Syekh Muhammad Zain ni guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Jadi ketika baca Ta'dilus Salikin menceritakan fardu ain tauhid mana, digi pada sifat 20 fardu ain tauhid, tapi rekah-rekah, tak payah tafsir, tak perici-perici. Allah kata pun orang no. Ni ujian sifat 20. Ada pula sifat 20 rekah-rekah cukuplah. Kemudian macam mana? Zikir-zikir tarekah sifat 20 akan meresap ke dalam hati. Hak tu pesen, hak zikir tarekah tanpa syariat apa panggil? Tapi golongan ni agung sifat 20, angkat sifat 20. Kalau orang kata kepada sifat 20, dialah terkehadapan akan lawan. Tapi sifat 20-nya hafal-hafal, rekah-rekah. Lepas tu macam mana? Berzikir tarekah sifat 20 akan masuk dalam hati. Oh tu bukan. Ni ujiannya sifat 20. Ujiannya sifat 20. Hak tolak satu, hak tak belajar setakat ngapa wujud kedang bakok budak-budak tu adalah orang Melayu semua ada belaka tu. Hak belajar tapi digi kok tu pula rekah-rekah. Mana apa tu yang mengajar tu tidak mahir, tidak berguru sifat 20. Dan kitab kita jangan lupa muka 4 dah. Muka 4 haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir. Muka 6. Muka 6 dalam kitab Aqidatun Najim muka 12. Haram belajar ilmu usuluddin guru yang tidak berguru, yang tidak mahir. Hak sifat 20 wajib kena tafsir tu rekah-rekah. Dalil sifat 20 tu rekah. Sifat 20 wajib tafsir. Tapi dalil tafsir ni pun gimana dalil tafsir kita baca sekarang ni? Balik kepada hak sifat 20 hak tafsir lah juga, walaupun dalil ni dalil tafsir fardu kifayah. Jadi kaedah sifat 20 ni wahdaniyah dengan kudrah dia berkait. Macam sebut ngelepas lah minggu tu dahulu sebut dah. Berkait antara Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa, pastilah Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa, pastilah Tuhan yang Maha Esa. Tu kait dia. Sakut pauk dia. Mari daripada hak wahdaniyah pada perbuatan. Akhirnya dalil wahdaniyah sama dengan dalil kudrah, tapi kena perici ya. Sebab kenapa pula dalil wahdaniyah sama dengan dalil kudrah? Dalil kudrah senanglah. Apa dalil kudrah? Dalil Allah sebab kudrah ada alam ini. Tu kita jelas. Kalau tak ada sifat kudrah, nescaya lemah Allah, maka tak ada alam ini. Senang tu. Tapi dalil wahdaniyah pun gitu juga. Dia perlu pada kenyataan kepada huraian. Yang mana terdahulunya umum ta'alluq kudrah Allah. Umum ta'alluq kudrah Allah. Maka di fardu taqdir ada suatu yang maujud, ada Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua ni ada sifat kudrah sebagaimana sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada dua kudrah seumpama ni, bertakluk dua kudrah seumpama ni, maka tak ada sesuatu daripada makhluk, tak ada. Sebab dua-dua ni kuasa belaka. Nak jadi macam mana? Dalam kitab Al-Misbahul Munir, kalau dua-dua ada kuasa belaka, kuasa yang umum takluk belaka, berlawan ni buat, ni pecah, ni buat pula, ni pecah. Ada ni. Ada dua Tuhan, dua-dua Tuhan sama-sama ada kudrah masing-masing. Maka tak ada makhluk. Janganlah kira gitu, jangan kira berlawan. Kira bekerjasama lah. Bekerjasama. Bekerjasama macam mana? Nak buat satu benda sekaligus. Satu benda nak buat dua Tuhan. Lemah gitu. Kalau satu benda dua Tuhan buat, macam kita lah, satu benda dua orang akak. Kenapa satu benda dua orang akak? Kerana seorang lemah, tak larat nak akak, maka kena kongsi dua. Jadi kalau
bekerjasama pula, berserta pula, maka jadi lemah lah. Ginilah bekerjasama bagi kerja lah. Bagi kerja macam mana? Allah Ta'ala buat langit, Tuhan yang kedua buat bumi. Lemah juga, sebab Allah Ta'ala bumi bukan hak dia. Tuhan yang kedua bumi je hak dia, langit bukan hak dia, sebab langit tu hak Allah Ta'ala. Dua-dua lemah hal gitu kau. Dua-dua lemah tu tak ada dalam alam, tak ada makhluk. Makhluk ni ada. Ni dalil Allah Tuhan yang esa, yang maha kuasa. Gitu je. Ni dia nak perici pula lagi ni. Apabila engkau ketahui namakan itu, yang namakan makna kalaulah tidak esa pada, tidak esa, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah tu, maka tidak akan diperoleh daripada suatu dalam alam kerana lemah tu. Itu carikan. Maka tak dapat tiada daripada lemah kedua-dua Tuhan. Lemah ni jika kita fardukan tiada diperoleh dengan dua kudrah itu. Dengan dua kudrah, kudrah pada zat Allah, kudrah pada zat Tuhan yang kedua, tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Jadi berlawang ke macam mana ke, atau tak dapat tiada daripada lemah salah satu dari keduanya. Jika kita fardukan diperoleh dengan satu kudrah, tiada dengan kudrah taulangnya. Kudrah taulang ni apa? Taulang, kalau kita taulang ni kawan. Taulang ni kan bukan kawan, taulang. Taulang ni regu dia lah. Lemah kedua-dua lah, sama ada lemah kedua-dua atas jalan. Benda ni ni atas tu dia kata beraturan, susung Tuhan ni buat, Tuhan ni buat kemudian jadi gitu. Jadi dia kalau dua Tuhan ni dia panjang pula huraian. Tu dah kita alami Misbahul Muni, panjang huraian tu. Tapi kalau dua Tuhan, dua-dua tak boleh buat apa-apa pun. Ada. Benda ni kudrah satu Tuhan kuasa. Kudrah Tuhan yang kedua tu hak tak boleh nak buat. Ni jika kita fardukan diperoleh dengan satu kudrah, mana diperoleh suatu dia mungkin ni dengan satu kudrah, kudrah Allah Ta'ala lah. Tiada diperoleh dengan kudrah taulangnya. Taulang ni regu dia tu, hak Tuhan yang kedua. Maka lemahlah juga gitu. Kalau macam ginilah, macam sebut tadi lah, apabila di langit itu Allah Ta'ala yang buat, kudrah Allah yang peroleh, kudrah Tuhan yang kedua tak berkait. Di bumi pula kudrah Tuhan yang kedua pula yang buat, dah kudrah Allah tidak memperolehi. Lemah kedua-dua kudrah. Sebab apa? Kudrah Allah kuasa macam mana, hak bumi bukan perbuatan dia. Tuhan yang kedua kudrah dia kuasa macam mana, bumi hak dia buat, langit bukan dia buat. Tak ada ni. Kalau satu kudrah Tuhan buat sesuatu, satu kudrah Tuhan tak buat, lemah lah jadi gitu. Taulang dia lemah. Maka melazimkan lemah salah suatu dari dua Tuhan itu, lemah pula taulangnya. Kalaulah Tuhan satunya buat, Tuhan satunya tak buat, jadi Tuhan yang tak buat ni lemah, maka Tuhan buat ni lemah juga. Kenapa? Kerana bahawasanya Tuhan yang lemah tu, Tuhan yang kedua tu sepertinya seperti Tuhan yang pertama pada ketuhanan. Ni sekarang ada dua Tuhan, tidak esa pada zat. Dua Tuhan ada kudrah masing-masing, tidak esa pada sifat. Kudrah masing-masing buat perbuatan, tidak esa pada perbuatan. Dia mari tiga-tiga tu. Ada dua Tuhan pada takdir, Allah dan Tuhan yang kedua. Bila ada dua Tuhan berarti berbilang pada zat. Pada dua Tuhan ni, di zat Allah ada kudrah yang maha kuasa, di zat Tuhan yang kedua ada kudrah yang maha kuasa. Berarti ni tidak esa pada sifat. Berbilang pada sifat lah. Di zat Allah sifat kudrah, di zat Tuhan yang kedua sifat kudrah. Sampai masa sifat kudrah Allah mengadakan, sampai masa sifat kudrah Tuhan kedua mengadakan, tidak esa pada perbuatan pula.
Tidak silap pada perbuatan. Kalau seumpama tu, tak ada makhluk ada seumpama tu. Tak ada. Tak ada makhluk. Ada ni. Sama ada kedua-dua kudrah tu lemah. Ada satu kudrah Tuhan yang kuasa. Satunya lemah. Menang hak ni. Maka yang lemah tu bukan Tuhan. Maka Tuhan yang pertama pun bukan Tuhan juga. Sebab dikatakan kedua-dua ni asalnya Tuhan. Di situ. Ini kalau dua Tuhan. Dua Tuhan ni orang Islam tak ada. Dua Tuhan orang Islam tak ada. Orang Islam pastilah Allah dua Tuhan. Orang Islam. Tiba-tiba orang Islam ni yang zahirnya ada dua kalimah syahadah, yang zahirnya sentiasa ucap la ilaha illallah, memang berpegang Allah Tuhan yang satu. Tiba-tiba Allah Tuhan yang satu, perbuatan Allah tidak satu. Kalaulah atas nama sama-sama Tuhan, Allah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang kedua Tuhan yang maha kuasa, kalau gitu tu perbuatan masing-masing jadi lemah dah, tak ada makhluk lah jadinya. Bayangkan berpegang Allah Tuhan yang satu, yang lain tu bukan Tuhan, yang lain tu bukan Tuhan, makhluk belakang yang lain. Dan makhluk lemah ke tak? Lemah. Lemah tak lemah makhluk, tiba-tiba makhluk bekas juga pada perbuatan makhluk. Lemah apa makhluk gitu? Allah Tuhan yang Esa, tapi perbuatan bukan perbuatan Allah yang Esa, perbuatan makhluk. Bayangkan kalau dua Tuhan hak menasabah sikit, Allah Tuhan yang maha kuasa, yang kedua Tuhan yang maha kuasa, tak, dua-dua tu bukan Tuhan kalau main dua gitu. Tapi orang Islam tak ada dua Tuhan. Allah Tuhan yang satu. Tiba-tiba cakap di mulut Allah maha kuasa, cakap di mulut makhluk lemah. Tapi sebenarnya Allah maha kuasa macam mana? Tidak umum takluk kudrah. Bukan semua qadar perbuatan Allah. Maha kuasa macam mana? Makhluk lemah. Lemah macam mana? Sebab makhluk ada perbuatan juga. IQ ni ada perbuatan sendiri. Tenaga ni ada perbuatan sendiri. Panah di api menghanguskan sendiri. Tajam di pisau memutuskan sendiri. Lemah apa makhluk kita? Umpama Tuhan jugalah. Tu mustahil sama sekali seumpama tu. Kalau seumpama tu tak ada makhluk. Sebab apa? Sebab Allah lemah. Dan ni makhluk ada comel, itu dalil Allah Esa pada zat, sifat, perbuatan. Itu dalil umum takluk kudrah Allah. Itu dalil pegang kitanya keesaan, wahdaniyah, tauhid, tidak berbilang. Itulah dalilnya pegangan kita. Allah maha kuasa, Allah tidak lemah. Cuba tengok molek. Di manakah keberkatannya sifat 20? Di manakah keberkatannya sifat 20? 1000 tahun lebih disusun oleh ulama-ulama muktabar, diterima oleh ribuan ulama-ulama muktabar yang lain. Hak kemudian timbul ceh ni, hak mengaku macam aling ni, hak nak tolak sifat 20, akhirnya pegangan macam mana? Sebab apa nak tolak sifat 20? Sebab dia nak pegang dengan akidah yang sesat. Ni berkatnya sifat 20, berjasanya sifat 20. Tapi yang gedut mulut je, sifat 20, sifat 20, sifat 20. Kosek je sifat 20, pelekeh je sifat 20. Cak nah. Apa? Cacang. Apa ni? Lawak. Cacang tak orang tu? Okey, cacang dah. Tegas ni mempertahankan keadaan sifat 20. Mereka yang tolak sifat 20 ni begini. Okeylah, tapi kamu belajar tak sifat 20? Kamu perhalusi tak sifat 20? Kamu peting tak sifat 20? Jadi cakap saja pula situnya. Atau kata fitnahnya sifat 20, fitnahnya kepada sifat 20 akhir zaman ni. Cuba tengok kau, tempat yang meriah-meriah, tempat yang goh-goh, dia punya program tu maknanya program yang besar-besar, banner yang besar-besar, aktif sungguh-sungguh. Tengok
Malam bila ada sifat 20? Malam bila ada sifat 20? Boleh tengok lah. Ada sebulan sekali. Bulan kali dah 30 maghrib ya, 30 malam. Agah lah. Ambil import belanja besar-besar belaka, bukan yang kecil. Berbangga ni yang mengatur ni. Sebab lu duduk mana? Ni. Kita nak bicara bab iman, bab akidah, bab mengenal Allah, pemulaan agama duduk mana? Ini kita fitnah akhir zaman ni. Sebab 20 pun hak tolak-tolak, hak terima-terima tapi tak cara. Ada sifat 20. Baca kitab Tauhid sifat 20. Baca macam baca buku Fadilah. Ada? Oh, minta Faridatul Faraid. Baca Faridatul Faraid. Baca. Kita kata baca macam baca buku Fadilah. Maknanya akhir zaman ni kadang-kadang satu-satu bidang ilmu comel, mantap. Pekoh comel, mantap. Tasawuf comel, mantap. Tapi besarnya ujian bab akidah ni sifat 20. Tak. Maknanya kalau belajar pun tak ada lah. Dia belajar kakak-kakak, dia mengajar pada orang, dia pesan pula pada orang. Tauhid ni tak payah dalam-dalam. Tauhid ni kakak-kakak sudahlah. Hak gitu pula hak mengaku ahli sunnah wal jamaah, hak junjung sifat 20. Besarnya barakah kepentingan sifat 20, besarnya ujian pada kaedah sifat 20. Bila kita ambil sifat 20 ni ulang, walaupun ini bicara dalil wahdaniyah secara tafsir yang fardu kifayah, tapi tak lari daripada huraian hak sifat 20, hak secara tafsir wahdaniyah dan juga kudrah, tak lari situ. Nanti pula perincian pula pada istinad dan iftikar, tak lari pula daripada pembicaraan sifat 20 hak secara tafsir. Hak tadi tu, ambil molek hak tadi tu. Iftikar sifat ketuhanan bagi Allah, istinad iftikar. Iftikar umum takluk kudrah, iradah, ilmu Allah. Apa mana? Sekalian qada qadar. Itu iftikar. Okey, mak kenal. Bila iftikar umum takluk kudrah, iradah Allah, daripada iftikar juga kainat makhluk tak bekas sama sekali. Sebesar zarah pun kainat makhluk tak bekas sama sekali. Kainat makhluk ni manusia ke, jin ke, malaikah ke, syaitan ke, iblis laknatullah ke, makhluk kainat tak bekas sama sekali. Semua yang berlaku baik, jahat, semuanya adalah umum takluk kudrah, iradah, ilmu sekalian qada qadar. Walaupun kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, diri pilihan dan perbuatan pun qada qadar. Gitu jelah. Saya ada terbaca dalam soalan semalam di Masjid Ladang. Jadi kalau Allah telah menentukan miskin, maka boleh tak kita berusaha untuk keluar dari kemiskinan? Allah qadakan kita miskin. Kerana Allah qadakan kita ni jadi berusaha. Jadi kita berusaha tu syariat zahir. Betul tak? Allah miskinnya kita, susahnya kehidupan keluarga, ni kena usaha ni, nak keluar dari kemiskinan ni. Itu syariat. Kita berusahalah keluar dari kemiskinan. Itu syariat. Kita usaha tu pun qada qadar. Alhamdulillah kehidupan jadi bertambah baik. Itulah qada qadar. Hak asalnya qada qadarnya miskin. Maka timbullah di hati keinsafan, timbul azam yang sungguh nak ubah nasib keluarga, timbul azam, itulah qada qadar. Dia pun berubah sikap, dia pun bersungguh-sungguh, itulah qada qadar. Sampai masa kehidupan dia meningkat, itulah qada qadar. Sudahlah, itu usaha tu, itu syariat. Kita dituntut berusaha dan kita wajib berpegang. Hamba ada ikhtiar usaha, tapi ikhtiar usaha kita tetap qada dan qadar. Itu sahaja. Mana miskin qada qadar, sekarang ni berusaha qada qadar,
kok depan alhamdulillah berjaya, qada dah Allah qadakan miskin, biar pakai duduk diam rumah, qada. Lepas tu miskin sampai sudah qada. Tapi oleh kerana malah itu benda tak baik, jangan sandar pada qada. Itu pilihan kamu pemalah. Benda tak baik diharamkan sandar pada qada. Tapi pemalah dia hakikatnya qada. Yang saya bicara ni keseluruhannya adalah daripada kaedah sifat 20. Atau kata besarnya kedudukan kaedah sifat 20 dan besarnya ujian atas sifat 20. Dan bila lazim dah lemah keduanya pada satu mungkin itu, nescaya lazim pula lemah keduanya pada sekalian mungkin, kerana tiada ada berlainannya. Sama lagi tu pada waktu kita bicara. Berapa minggu dah kita ni? 3-4 minggu dah. Sambung pula depan tu kita undur balik pula gitu ulang. Tapi ulang pun ini pembicaraan permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.